Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada malam ini perbincangan mengenai bagaimana muamalat ataupun muasyarat, pergaulan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga isteri-isteri beliau. Sudah pasti di sana ada beberapa hikmah perkahwinan Nabi yang berbilang. Nabi tidak kahwin hanya sekadar seorang, tidak sekadar 4, tetapi lebih, sampai ke 13 orang. Semua itu adalah untuk mengajar kepada kita beberapa perkara. Setiap perbuatan Nabi, setiap muamalat Nabi, setiap peristiwa yang berlaku kepada Nabi bersama dengan isteri-isteri dia, itu semua untuk mengajar kepada kita hukum hakam dalam agama Islam. Perkahwinan Nabi sehingga ke 13 orang adalah an nata'allam amaliyan, untuk kita belajar sebenarnya bagaimana praktikal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bermuasyarat bersama dengan isteri-isterinya, terutamanya apabila seseorang Islam itu berkahwin lebih daripada seorang, sama ada 2, 3 ataupun 4 orang, sudah pasti ujian yang melanda dalam kehidupannya besar. Sesungguhnya Islam ghayyara al-Islam hal az-zawjah. Sesungguhnya Islam ini mengubah keadaan isteri itu yang mana dahulunya pada zaman jahiliah dia ditindas, dilakukan kezaliman ke atas wanita, dan dihina perempuan ini. Faradatul al-adat al-jahiliyah, itu yang berlaku pada zaman jahiliyah. Ini satu adat, satu perkara biasa pada zaman jahiliyah. Orang perempuan ini tidak ada nilai. Bahkan pada zaman sekarang ini diangkat wanita ini bukan sekadar diangkat wanita ni boleh menjadi presiden sesebuah negara, boleh mentadbir sesebuah negara. Berbeza pada zaman jahiliah, mereka menganggap anak perempuan ni satu keaiban, dan wanita tak ada nilai di sisi mereka, sehingga bila berlaku kematian, suami mati ni, anak ada kuasa pula untuk kahwinkan mak dengan siapa yang dia nak. Kemudian kita lihat sebenarnya ada beberapa hikmah Nabi SAW berkahwin lebih daripada 4 orang. Kita lihat ikhtiyar haula'i zawjat, pemilihan isteri-isteri Nabi 13 orang ini adalah limaslahati da'wah, adalah untuk kemaslahatan dakwah Nabi. Walaysa li syakhsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faidah tadhkuru minal jam'i baina kulli hadzal adad. Bukanlah untuk kepentingan Nabi semata-mata Nabi kahwin ramai 13 orang, bukanlah semata-mata untuk kepentingan Nabi. Kalau kita perhatikan dengan sehalusnya, kita akan dapati sebab-sebab perkahwinan Nabi yang ramai. An yakuna dalilan, ia adalah sebagai satu dalil, sebagai satu tanda benarnya dakwah Nabi ini kepada Islam. Wa anna hadhihi da'wah min 'indillah, dakwah ini sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Faz-zawjah aqrabun nas ila zawjiha, sebab isteri ini memainkan satu peranan yang amat penting dalam kehidupan kita. Sebab orang yang paling dekat dengan kita siapa? Mak ayah kita. Mak ayah kita bila dah berkahwin agak renggang. Yang betul-betul yang satu bilik dengan kita, yang bersama dengan kita adalah isteri kita. Jadi sudah pasti isteri ini aqrabun nas
manusia yang paling hampir bersama dengan suami dia. Wa min siratihi tu'rafu 'adatuhu wa tiba'uhu wa sidquhu wa ikhlasuh. Daripada perjalanan sirah Nabi akan diketahui adat, tabiat Nabi, kebenaran Nabi, ikhlas tak ikhlas Nabi, bagaimana Nabi memimpin sesebuah keluarga. Semua itu tahu daripada isteri. Sebab sahabat-sahabat tak mungkin dia tahu apa yang berlaku dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau kanat wahidah faqad takzib. Kalaulah kita kata Nabi kahwin hanya seorang, kemungkinan seorang tu dia dusta, dia tipu. Ataupun Nabi kahwin 2 orang ataupun 3 orang. 2-3 orang ni mereka boleh berkomplot untuk menjatuhkan Nabi. Tapi bila Nabi kahwin ramai 13, mustahil. Satu perkara yang mustahil 13 berkomplot untuk menjatuhkan Nabi, untuk menghina kredibiliti Nabi, itu tak mungkin berlaku. Itu antara hikmah Nabi berkahwin ramai. Wa qad yajuzu dzalika idza kunna arba'an aw khamsan. Dan perkara ni boleh berlaku untuk menjatuhkan kredibiliti Nabi ini. Kalau kahwin 4-5 orang pun mungkin ada 2-3 orang yang hati yang tak apa baik, tidak elok, maka dia akan hasut isteri-isteri yang lain. Amma idza kunna akthar min 10. Adapun bila mana isteri ni lebih daripada 10 orang, jadi perkara tersebut mustaba'idan, perkara yang tak logik. 10 ataupun 13 orang ni, 11 orang ni bersekongkol dalam satu perbuatan yang jahat. Wa bi khassatin anna minhunna man qutila zawjuha wa ammuha wa abuha fil haq. Terutama sekali kita lihat di kalangan isteri Nabi ini ada orang yang dibunuh suami dalam peperangan ketika bertempur dengan orang-orang Islam. Bukan sekadar suami, bahkan pakciknya juga dibunuh dalam peperangan ketika bertempur dengan orang Islam. Bukan sekadar suami dan juga pakcik, orang yang paling dikasihinya iaitu ayahnya juga dibunuh dalam peperangan ketika bertempur dengan orang Islam. Tetapi walaupun suaminya dibunuh, ayahnya dibunuh, pakciknya dibunuh, tetapi dia menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak menyimpan sebarang dendam terhadap orang Islam dan juga Nabi. Kalaulah kita katakan Nabi ada buat slack ataupun buat perkara yang tak baik kepada dia, sudah pasti dia akan dendam bukan sekadar kepada Nabi tetapi kepada orang-orang Islam secara umumnya. Falau kana Muhammadun da'iyan aw kazzaban aw munafiqan. Kalaulah Nabi SAW seorang yang pendusta, seorang yang munafik, adakah mungkin seumpama Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha dia sanggup meninggalkan keluarganya, wa man baqiya min ashiratiha, dan juga kaum kerabatnya ditinggalkan, ditakuna ma'a hadzal rajul, semata-mata untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin Safiyah binti Huyai, anak wanita Yahudi, bila sebut anak wanita kepada pembesar Yahudi, ayahnya bukan calang-calang, antara orang yang hebat, ketua satu kabilah di antara kabilah orang Yahudi ini, anaknya Safiyah menjadi isteri Nabi. Kalaulah dia nakkan kekayaan, dia nakkan nama, sudah pasti dia akan tinggalkan Nabi dan bersama dengan kaum kerabat dia, bersama dengan ayahanda dia, tetapi dia tinggalkan semua tu semata-mata untuk bersama dengan Nabi. Seperti itu juga yang berlaku kepada anak perempuan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni antara pemimpin Quraisy. Kalaulah benar anak perempuan yang bersama dengan Abu Sufyan, sudah pasti dia akan dapat semuanya sebab dia anak pemimpin, tetapi ditinggalkan Abu Sufyan dan juga kaum kerabat dia semata-mata untuk bersama dengan Nabi SAW. Ini semua menunjukkan betapa benarnya Nabi SAW dalam menyampaikan risalah dakwah. Falau anna haula ra'ayna adna syai'in yadullu ala adami sidqin nabi.
kalaulah mereka melihat sekecil-kecil perkara yang menunjukkan Nabi ini seorang yang dusta, seorang yang tidak benar dalam percakapannya, cakap lain buat lain, sudah pasti mereka ke-11 orang ini akan tinggalkan Nabi. Wa asra'na ila zawihinna, sudah pasti mereka cepat-cepat bersama dengan kaum kerabat mereka, ayah mereka, ibu mereka itu lebih baik. Tetapi mereka tinggalkan semua kaum kerabat mereka, ayah mereka, semata-mata nak bersama dengan Nabi. La yanshurna kizbahu wa kahanatahu, kalaulah Nabi seorang ahli sihir, tukang nujum, pendusta, sudah pasti mereka akan sebarkan berita-berita buruk ini kepada Nabi. Lakin amanna bih, tetapi mereka kesemuanya beriman kepada Nabi. Isteri Nabi semua 13 orang, tapi 2 orang tak mau kepada Nabi. Maka Nabi ceraikan 2 orang, yang kekal hanya 11 orang. Dan mereka ikhlas beriman kepada Nabi. Wa ta'awanna ma'ahu ala nashr da'wah, dan mereka turut serta membantu Nabi dalam menyampaikan risalah dakwah. Fakana hadzal ijma' dalilan wadihan, dan ijma' ini adalah sebagai dalil yang jelas menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi min indi khaliqis samai wal ard. Dakwah Nabi ini adalah perintah daripada Tuhan pencipta langit dan juga bumi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun fi baitin nabi na'imun aw rafahiyah, tak ada di rumah Nabi barangan perabot yang hebat-hebat, tidak. Kama huwa sya'ni buyutil aghniya wa ashabil amwal, tidak seperti mana rumah orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin yang lain, yang mana rumah mereka dihiasi dengan perabot-perabot yang mahal. Tapi rumah Nabi tidak ada perabot. Hanya Nabi makan di bawah, di lantai, tidak ada meja makan yang tinggi. Bahkan Nabi tidur di atas tikar, yang mana bangun Nabi daripada hamparan tikarnya, maka berbekas belakang Nabi. Maka Sayyidina Umar pernah tegur Nabi untuk tukarkan hamparan kepada tilam yang lebih empuk. Maka apa jawapan Nabi? Nabi kata, apakah kaitan aku dengan dunia ini? Dunia yang hanya sementara, semua kita akan tinggalkan dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal ghaliban ma yamurru al-yawm wa hunna sha'imat la yajidna ma ya'kulna. Bahkan secara ghalib kebiasaannya, hari-hari yang berlalu kepada Nabi, isteri-isterinya, kebanyakan isteri-isteri Nabi akan berpuasa. Bila mana mereka tak dapati apa yang mereka nak makan. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana mereka sanggup memilih Nabi dalam kehidupan mereka berbanding ayah dan juga kaum kerabat mereka yang mana semuanya ada, berharta, menjadi ketua, menjadi pemimpin sesebuah kabilah. Tetapi semua itu ditinggalkan, mereka bersama dengan seorang lelaki yang tak mempunyai apa-apa. Ini menunjukkan akhlak seorang Muslim. Akhlak kita ini nilainya lebih tinggi. Sebab itu dalam pepatah Arab ada menyebutkan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Body language, bahasa badan ini lebih fasih berbanding dengan bahasa lidah. Tuan-tuan, agama ini tersebar dengan akhlak, tuan-tuan, bukan dengan perkataan. Perkataan mungkin boleh seseorang tertarik dengan Islam, tetapi akhlak yang tuan-tuan tunjukkan itu jauh lebih memberi kesan. Kita lihat contoh budaya di negara barat, di negara luar. Bila mereka makan di sebuah restoran, apa yang mereka buat? Mereka akan susun pinggan dan juga cawan, lap meja yang makanan yang tumpah, air yang tumpah. Kemudian memudahkan untuk staf atau pekerja restoran tersebut untuk angkat. Kita di sini semua kita biarkan. Lepas kita makan, kita biar bersepah-sepah. Tisu di atas pinggan, dalam cawan, air dalam pinggan pun ada air, dalam cawan pun ada air. Jadi kita lihat bagaimana akhlak negara-negara yang bukan Islam, mereka lebih bertamadun berbanding negara-negara Islam. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan pergi ke negara Arab,
Kalau pergi ke toilet ini 500 meter sebelum sampai, tuan-tuan dah bau. Tak perlu tunjuk pun toilet. Toilet tu tuan-tuan akan tahu dengan sendiri sebab dia bau. Berbeza dengan negara-negara barat. Paip pun tak ada dalam toilet, tapi bersih, tak ada bau. Kita air penuh, tapi baunya sampai ke naik kereta boleh bau lah. Kita tahu di situ kawasan toilet. Wa min hikamit ta'addud aidan an nata'allam. Di antara hikmah Nabi berkahwin ramai ini, an nata'allam minan nabi khuluquhu, untuk kita belajar akhlak Nabi yang tinggi bersama dengan isteri-isteri Nabi. Falam yu'assir anhu annahu ahana zawjah. Nabi tidak akan menghina isteri dia, tak akan merendahkan isteri. Nabi tak akan mencaci isteri, tapi Nabi tidak akan mengeluarkan perkataan yang mencarut kepada isteri. Bal kana muamalatuhu masalan a'la yuqtada bih. Bahkan muamalat Nabi bersama dengan isteri ini adalah satu perumpamaan yang amat tinggi, yang sepatutnya diikuti oleh kita semua. ويظهر هذا الخلق العظيم حينما اتهمت السيدة عائشة زورا. Zahir akhlak Nabi yang mulia ketika mana ditohmah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditohmah, dituduh dia, difitnah Aisyah, dia telah bersama dengan seorang lelaki yang bernama Safwan bin Mu'attal. Pada ketika itu tersebar viralnya cerita antara Aisyah dan juga Safwan bin Mu'attal ini, sampai Nabi sendiri pun tergugat dengan viral cerita ni. Sehingga Nabi tak bertegur dengan Aisyah selama beberapa hari, mungkin 18 hari lebih kurang. Nabi tak bertegur dengan Aisyah. Sebab cerita ni bukan kata semua orang dah tahu, seluruh penduduk Madinah telah kecoh dengan cerita ni. Akhlak Nabi tak marah Aisyah, cuma Nabi kawal kontrol emosi dia dan Nabi tak bercakap dengan Aisyah. Wa ghadiba an-nabi wa raha yas'al wa yunaqish wa Aisyah ma'ahu wa lam yarda an yakuna awwala naqil lil khabar as-sayyi laha wa kana biha raufan rahiman hatta anzala Allah bi bara'atiha Qur'anan yutla. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah, tapi Nabi tak lepas kepada Aisyah. Nabi pergi kepada sahabat-sahabat baik Aisyah, madu-madu Aisyah. Nabi bertanya mengenai Aisyah. Kemudian Nabi tak sebarkan perkara buruknya. Walam jarda. Nabi pun tak setuju sebenarnya terhadap perkara-perkara seperti ini. Tetapi Nabi Rauf Rahim, iaitu Nabi seorang yang penyabar, yang penyantun. Maka sehinggalah Allah Ta'ala turun sendiri ayat Quran, innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Iaitu Allah Ta'ala bersihkan Aisyah. Sebenarnya Aisyah tidak bersama dengan Safwan bin Mu'attal. Itu adalah fitnah yang dilakukan oleh orang-orang munafik di kota Madinah. Wa katsiran ma kana yusibun nisa' khairan fi katsirin min aqwalih. Banyak sekali sabdaan Nabi terhadap wanita ini. Nabi pesan supaya buatlah perkara-perkara kebaikan terhadap wanita, dan bantulah isteri-isteri kamu di rumah. Ini menunjukkan dalilun ala syiddati inayatihi sallallahu alaihi wasallam bin nisa', menunjukkan betapa mengambil beratnya Nabi terhadap wanita. Walaqad kanat lizawjat, sesungguhnya bagi isteri-isteri ini, hurriyatul kalimah wa ta'bir an ra'yi bi kulli syaja'ah ma dama dhalik la yaghdab al-maula subhanahu wa ta'ala. Setiap isteri berhak untuk bersuara bebas. Nabi bukan kuku besi lah, tapi Nabi mereka berhak untuk bersuara apa yang mereka nak, selagi mana tidak mencabuli perintah Allah ataupun tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kadang-kadang Nabi marah,
Tapi Nabi marah itu zahirnya bukan dengan mencarut, dengan percakapan, tidak, tapi dengan wajah Nabi. Bila wajah Nabi bertukar menjadi merah, itu menunjukkan Nabi SAW sedang marah. Walakinnahu yasra' fayastaghfirullah wa yatlub mimman fa'ala dhalik aw qalahu ar-ruju' ila Allah. Bila Nabi marah, Nabi akan segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak zahir kemarahan Nabi ini. Kita lihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, wallahi in kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa'i amran. Demi Allah, sesungguhnya kami dulunya pada zaman jahiliyah, kami tak menganggap bagi orang perempuan ni satu urusan. Kami anggap macam mereka ni tidak ada, sebab mereka tak boleh pegang apa-apa jawatan, mereka tak ada apa-apa urusan, tak ada benda penting bagi orang perempuan ni. Hatta anzalallahu fihinna ma anzala wa qasama lahunna ma qasama, sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat mengenai wanita ini dan bagi mereka sebenarnya ada bahagian mereka. Laqad anzalallah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat mengenai perempuan ini, ma yahfaz alaihinna karamatihinna, iaitu apa yang perlu dijaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Wa yadman lahun, dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberi kepada mereka al-hurriyah, kebebasan perempuan ini, wal musawat, persamaan fil hudud at-tabi'iyyah allati khuliqat al-mar'atu 'alayha. Mereka ni sebenarnya seperti laki-laki juga, perempuan ni, sebab mereka diciptakan daripada laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bagi wanita ini seumpama alladzi 'alaihinna, bagi wanita berhak bagi mereka seumpama apa yang wajib kepada mereka, iaitu perkara yang ma'ruf. Perempuan ini bukan sekadar mereka tu perlu buat baik, tetapi mereka menjadi tanggungjawab kepada kita juga untuk buat baik kepada mereka. Perempuan ni seumpama laki-laki, bagi mereka ada hak seperti hak laki-laki, dan ke atas, wajib ke atas mereka juga ada perkara-perkara yang wajib untuk mereka laksanakan seperti laki-laki. Seperti mana saya bagi tahu tadi, iaitu bagi perempuan ada hak dan juga ada perkara yang menjadi tanggungjawab ke atasnya. Bagi laki-laki juga ada hak dan juga ada tanggungjawab ke atas laki-laki. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu azwaja, iaitu berpasang-pasangan. Menciptakan kamu daripada diri kamu sendiri. Menciptakan perempuan ini adalah daripada menciptakan kita semua daripada Nabi Adam AS. Fal mar'atu karrajul fi haqiqati takwin al-insan. Perempuan ni seperti laki-laki dalam hakikat kejadian manusia itu sendiri. Kerana bagi perempuan ini ada perasaan, ada hak, ada kewajipan, dan juga bagi mereka, bagi orang perempuan ini ada tabiat. Itu semua perkara biasa seperti orang laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Orang lelaki ini menjadi ketua kepada orang perempuan dengan sebab Allah Ta'ala telah memberi kelebihan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab apa yang mereka infakkan daripada harta mereka. Jadi di sini perempuan ini ada satu darjat imtaza bihar rijal. Bagi perempuan ada darjat dia, dan lelaki menjadi teristimewa daripada perempuan, li darurah ijtimaiyah la budda minha. Apa dia? Iaitu lelaki ini ada menjadi rabbul usrah,
pemimpin, ketua kepada keluarga. Wa mas'ulun anha, dan juga menjadi orang yang dipertanggungjawabkan mengenai isteri dia. Wa aqdar ala tahmilu mas'uliyatiha, dan lelaki lebih mampu untuk menanggung tanggungjawab berbanding wanita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan tugasan pemimpin ini kepada lelaki. Ketua rumah tangga adalah lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cuma lelaki lebih satu darjat kerana wabima anfaqu min amwalihim, sebab mereka ni beri nafkah kepada wanita. Wanita tak bagi nafkah kepada lelaki-lelaki. Kerana ini hadis menunjukkan kepada lelaki-lelaki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, buatlah muasyarat, bergaullah dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, jangan kamu paksa dia untuk kahwin dengan suami mereka. Kalau dah cerai ataupun suami mati, jangan paksa dia untuk cerai, untuk berkahwin. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka ni wanita adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Apa dia? Pakaian ni sebagai satu simbolik lah, satu kinayah, iaitu rahsia rumah tangga ni tak perlu disebarkan. Keaiban yang ada dalam rumah tangga kita perlu dirahsiakan. Jadi setiap pasangan itu ada keaiban, kekurangan masing-masing. Sebab itu Quran menyatakan perempuan adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi isteri kamu. Jadi bila kita pakai baju, kita tak tahu dalam badan seseorang itu ada apa. Ada korapnya, ada kudisnya, ada parutnya, tak tahu. Sebab kita pakai baju, nampak baju cantik, jadi seolah-olah kita menghukum orang tersebut baik, cantik. Sama juga dengan suami isteri ni. Mungkin orang luar melihat dia adalah seorang lelaki yang baik, tetapi pergaulan di rumah hanya isteri saja yang tahu. Sebab itu diumpamakan lelaki dan juga perempuan ini adalah pakaian. Fakullun minar rajul wal mar'ah sitrun li rafiqihi wa ma'wa lahu. Setiap daripada lelaki dan juga perempuan adalah sitrun, sebagai satu tirai kepada penutup kepada suami ataupun isteri dia, wa ma'wa lahu, dan juga sebagai tempat pergantungan lah. Sebab kadang-kadang suami ada masalah mengadu kepada isteri, isteri ada masalah mengadu kepada suami. Walaqad karrama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan perempuan secara umumnya, wa zaujah khassatan, dan secara khususnya isteri, pada banyak sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Nabi mengangkat darjat wanita, terutamanya isteri lah, terutamanya isteri. Sebab itu di dalam hadis, ittaqullah fin nisa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perempuan, takutlah kepada Allah mengenai dengan wanita. An-nisa syaqaiqur rijal, wanita itu adalah adik-beradik lelaki-lelaki, sebab dia manusia juga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata, sebaik-baik kamu khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang buat baik kepada keluarganya, kepada isterinya. Wa ana khairukum li ahli, sesungguhnya aku adalah orang yang paling buat baik di kalangan kamu kepada isteri aku. Dalam hadis yang lain Nabi kata, la yafraku mu'minun mu'minatan. Jangan seorang yang beriman membenci seorang yang beriman yang lain. Jangan terlampau membenci. In kariha minha khalqan radiya akhar. Sekiranya dia tak suka daripada perempuan ini, daripada isteri dia ni, tak suka perangai dia, radiya akhar, mungkin orang lain suka benda tu. Jangan terlampau membenci, ada batasan dia. In kariha minha khalqan, sekiranya dia tak suka satu perkara. Khalqan ni satu ciptaan sebenarnya, rupa paras ke apa benda ke, radiya akhar, mungkin orang lain suka. Diterjemahkan khulqan adalah akhlak. Istausu bin nisa khairan, buatlah baik kepada isteri. Buat Nabi berpesan, buatlah baik kepada isteri.
ar-rajul ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki adalah ra'in, iaitu pengembala, orang yang bertanggungjawab di rumahnya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dipertanggungjawabkan di soal mengenai dengan rakyat dia, makna orang di bawah jagaan dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, perempuan pula adalah ra'iyah, iaitu penjaga pada rumah suami dia. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan perempuan juga dipertanggungjawabkan mengenai dengan rakyatnya, iaitu orang yang bawah jagaan dia di rumahnya, iaitu anak-anak adalah. Nabi SAW namuzajan amaliyan bimuamalatihi li zawjatihi, satu contoh praktikal yang terbaik dalam muamalat Nabi bersama isteri-isterinya. Masalan a'la yuhtaza bih kullu muslim, bahkan setiap orang Islam kena ikuti bagaimana muasyarat Nabi bersama dengan isteri-isterinya. Fa bi raghmi kasratihinna, walaupun banyak isteri Nabi, banyak ini mendorong kepada masalah-masalah yang pelbagai, problem yang pelbagai, allati tahtaju ila hulul tatakhallalaha tasyri'at, yang perlu kepada pelbagai solution untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang datang dalam rumah tangga Nabi yang ramai isteri-isteri ini. Nahnu fi hajah masail ilaiha fi hayatina zawjiyah, sudah pasti kita berada dalam situasi rumah tangga. Lam yattakhiz tariqan ghayra ma'luf fi muamalatihi li zawjatihi, maka kita ambil jalan penyelesaian seperti mana Nabi SAW laksanakan. Wa huwa sayyidul qaum, Nabi adalah ketua kepada kaum. Falam yattakhiz al-quwwah allati yaqhara biha an-nisa, tetapi Nabi tak menjadikan kekuatan yang memaksa perempuan-perempuan ikut telunjuk dia, tidak. Kama yatibu lil aqwiya an yatahakkamu fihinna, seperti mana orang-orang kaya, orang-orang hebat, mereka akan jadikan perempuan ataupun orang bawahan mereka sebagai mangsa mereka, ikut telunjuk mereka. Maka hadza khalqu da'iyatullah, akhlak-akhlak seperti mana orang-orang kaya yang menindas ini, itu bukan akhlak seorang pendakwah. Wa rasulul insaniyah, bukan akhlak seorang rasul. Falaqad kanat muamalatuhu linisaihi mustamiddah min ta'alimis sama, sesungguhnya muamalat Nabi bersama dengan isteri-isteri Nabi adalah yang diajar itu adalah daripada Allah, siapa yang ajar Nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Wa minal manhajul islami, daripada manhaj, di antara manhaj al-Islam, allazi takhallaqa bih, yang mana Nabi akan berakhlak dengan akhlak Islam ini. Wa a'lanahu fi qawlihi, sehingga Nabi memberitahu dalam sabdaan Nabi, akmalul mu'minin imanan, orang beriman yang sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik kepada isteri-isterinya dari segi akhlaknya, buat akhlaknya baik kepada isterinya. Lam yadrib nisa'ahu qatt, Nabi SAW tak pernah pukul isteri Nabi, sama sekali tak pernah pukul. Biragbil kathrah wa ta'addudul masyakil, sekalipun ramai isteri Nabi, sekalipun pelbagai problem dalam rumah tangga Nabi, tetap Nabi tak memukul wanita. Bal kana ya'ibu darban nisa, bahkan Nabi mengaibkan orang yang memukul wanita, satu perkara yang aib, memalukan, lelaki yang memukul wanita. Wa yakrahuhu, dan Nabi tak suka perkara ni, lelaki menindas wanita. Wa damagha dzalik biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, ama yastahi ahadukum, tidakkah malu salah seorang di kalangan kamu, an yadriba imra'atahu, dia pukul isteri dia seperti mana yadribul abda, seperti mana dia pukul hamba. Yadribuha awwalan nahar thumma yudaji'uha akhirahu, dia pukul isteri pada siang hari,
maka pada akhir hari, iaitu pada waktu malam, tidur bersama isteri dia. Siangnya pukul, malamnya tidur bersama isteri, duduk satu katil. Adakah salah seorang di kalangan kamu tidak malu perkara ni? Siangnya pukul, malamnya bersama dengan isteri. Fala yalja' ar-rajul li darbi zawjatihi, bukanlah bermakna Islam tak benarkan langsung suami memukul isteri, melainkan ada situasi-situasi yang dibenarkan. Ketika mana isteri itu melampau, tidak derhaka, nusyus, tak mendengar nasihat suami. Tapi pukul tersebut bukanlah pukul sembrono, tetapi pukul itu adalah ghairu mubarrih, pukul yang tidak melukakan. Bagaimana pukul tidak melukakan? Pukul sebagai memberi nasihat, bukan menggunakan rotan, tidak. Bahkan menggunakan seperti mana zaman Nabi, kayu suri, ataupun menggunakan pensel, tapi bukan mata pensel, bukan mata pen, ketuk dengan pensel ataupun pen, itu saja. Tidak lebih daripada itu. Jika tak memberi kesan, fal firaq baina istinfadi jami'is subul, jalan terakhir adalah berpisah. Dah semua jalan tak jadi, maka jalan terakhir adalah berpisah. Sebab Quran menyatakan wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Kalau nampak tanda-tanda nusyus, derhaka kepada suami, beri nasihat. Kalau tak, pisahkan tempat tidur. Kalau tidak juga, pukul dia. Ghairu mubarrih, pukul yang tidak melukakan. Kalau tak dapat, tidak, kalau tak, itu pun tak boleh juga, maka tak ada jalan lain melainkan penceraian. Wa minha al-hajar was-sulh kama warada fil Quran al-Karim. Nabi SAW ya'rif anna al-mar'ah, Nabi SAW mengetahui bahawa perempuan ini sekalipun idda'at al-quwah, dia mendakwa dia seorang yang kuat, yang gagah, dia sebenarnya adalah seorang yang lemah, dhaif. Tahtaju ila muamalatiha ila syafaqah war rahmah, kerana bermuamalat dengan perempuan ini dia perlu kepada syafaqah, lemah lembut, dan juga rahmah, kasih sayang. Walaupun dia dakwa dia kuat, sebab dalam hadis Nabi telah memberitahu, iaitu akal perempuan ni separuh daripada laki-laki. Sebab itu dalam persaksian, laki-laki, perempuan punya dua orang persaksian sama dengan seorang laki-laki punya persaksian. Dan juga agama tak sempurna macam laki-laki, sebab perempuan ni ada haid, yang perlu tak boleh melaksanakan solat. Berbeza dengan laki-laki, tidak ada waktu yang untuk dia meninggalkan solat. Sebab itu Nabi SAW ada menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, khuliqat min dhil'in, perempuan diciptakan daripada tulang rusuk, lan tastaqima lak ala tariqatin, tulang rusuk ni dia tak boleh nak lurus, di atas satu jalan dia tak boleh lurus. fa in istamta'ta biha wa biha iwaj wa in zahabta tuqimuha sekiranya kamu nak luruskan juga tulang rusuk ini, dia akan patah. Wa kasruha talaqaha, dia akan patah. Maknanya perempuan ini dia lemah seperti tulang rusuk. Jadi bagaimana? Biarkan perempuan ini dia lemah, dia tak boleh jadi kuat, melainkan kita kena bantu dia, selalu bantu. Tetapi bila mana kamu cuba juga untuk luruskan tulang rusuk, maka dia akan patah. Nabi SAW meninggalkan kebebasan dalam berbicara, dalam bercakap. Nabi memberikan kebebasan kepada isteri-isteri Nabi SAW selagi mana tidak menyentuh perihal agama, iaitu perihal agama, ataupun selagi mana tidak bertentangan dengan perintah Allah, selagi mana tidak menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walahu fi dzalika mawaqif latifah. Jadi Nabi SAW, pendirian Nabi selain daripada urusan agama, iaitu pendirian Nabi agak lembut bersama dengan isteri-isteri Nabi. Pernah satu kali
sampai isteri Nabi Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha ke Madinah Al-Munawwarah. Wa tasama'a nisa'ul ansar faji'na yanzurna ilaiha. Maka berita telah sampai, wanita-wanita Ansar pula dengar daripada orang ni iaitu isteri Nabi Safiyah binti Huyai telah sampai ke Madinah. Mereka semua datang dan melihat kepada Safiyah binti Huyai, isteri Nabi. Wa kharajat Aisyah radhiyallahu taala anha mutanaqqibah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha turut serta keluar dalam keadaan tutup semua muka lah, mutanaqqibah, tutup. Mana orang tak cam je. Wala mahahar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah melihat kepada Aisyah. Fatatba'u khatawatiha. Maka Nabi ikut perlahan-lahan jejak kaki Aisyah. Nabi ikut di belakang Aisyah, tapi ikut daripada jarak jauh lah. Fara'aha tadkhul dar Harithah bin An-Nu'man. Maka Nabi lihat Aisyah telah masuk dalam rumah Harithah bin Nu'man. Wa qad nazalat bih Safiyah. Maka sesungguhnya Safiyah binti Huyai juga singgah di rumah Harithah bin Nu'man. Wantazara. Maka Nabi tunggu hatta kharajat, sehinggalah Aisyah keluar. Fa adrakaha. Maka Nabi pun berjumpa dengan Aisyah. Maka Nabi pegang baju Aisyah. Wa sa'alaha dhahikan. Maka Nabi tanya kepada Aisyah dalam keadaan senyum, kaifa ra'aiti ya Syuqaira? Bagaimana apa yang kamu lihat wahai Syuqaira, iaitu wahai Aisyah? Iaitu ini menunjukkan muamalat Nabi, muamalat yang lemah lembut. Nabi tak tegas dalam, tak tegas ni makna tidak strict lah di dalam rumah tangga Nabi. Ibnu Sa'ad daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia kata, lamma ijtalad Nabi Safiyah ra'a Aisyah mutanaqqibah fi wastin nas. Apabila Nabi melihat munculnya Safiyah datang, maka Nabi lihat Aisyah sedang mutanaqqibah, sedang tutup semua wajahnya, keluar di tengah-tengah manusia, di khalayak ramai. Fa'arafaha. Maka Nabi kenal Aisyah. Fa'adrakaha. Maka Nabi pegang Aisyah, Nabi pegang baju dia. Kemudian Nabi kata, ya Syuqaira, kaifa ra'aiti? Wahai Syuqaira, bagaimana kamu lihat? Qalat. Aisyah jawab, ra'aitu Yahudiyah baina Yahudiyat. Aku lihat seorang wanita Yahudi di antara wanita-wanita Yahudi. Siapa wanita Yahudi? Ditujukan kepada Safiyah binti Huyai, isteri Nabi. Sebab isteri Nabi ini adalah antara anak pembesar Yahudi yang Nabi kahwin dengannya adalah Safiyah binti Huyai. Wa radda 'alaiha an-nabi bil husna. Maka Nabi jawab walaupun perkataan tersebut sebenarnya tak sedap didengar oleh telinga, sebab menunjukkan seolah-olah merendahkan martabat isteri Nabi, madu Nabi, iaitu Safiyah binti Huyai. Tapi Nabi jawab dengan kalimah yang baik, seperti mana riwayat daripada Atha bin Yasar. Nabi kata, la taquli dzalik ya Aisyah. Jangan kamu kata perkara tersebut wahai Aisyah. Fa innaha aslamat. Sesungguhnya Safiyah binti Huyai yang kamu katakan dia Yahudi, itu telah pun memasuki Islam. Wa hasuna islamuha, dan elok keislamannya. Ini menunjukkan muasyarat Nabi begitu baik, lemah lembut dengan isteri Nabi, walaupun perkataan yang dilontarkan itu perkataan yang kurang baik, yang tidak baik. Wa kana yukhatib nisa'ahu birifqin wa layyin. Nabi SAW bercakap bersama isteri dengan perkataan yang lemah lembut. La yajid ghadadah an tunaqishuhunna alwahidah minhunna. Nabi tidak keraskan suara, tidak maki, tidak tengking salah seorang daripada isteri Nabi. Wa an yatruku laha almubadarah wal akhdhu bizima bil hadis. Fa Aisyah radhiyallahu taala anha taqul lirrasul fi ma'rad hadisiha amama abiha ittaqillah wa la taqul illa haqqan. Pernah sekali ada sedikit
ketidaksefahaman di antara Nabi dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada ketika itu Nabi panggil ayah dia Abu Bakar datang. Dan pada ketika itu Aisyah dengan berani menyebut, ittaqillah wala taqul illa haqqan. Kamu, wahai Muhammad, kamu takutlah kepada Allah, jangan kamu cakap melainkan perkara yang benar. Maka ayah dia Abu Bakar dengar perkara tersebut, takkan Nabi tak takut Allah, takkan Nabi nak cakap dusta. Maka Abu Bakar angkat tangan dia, tampar di bahagian hidung Aisyah. Fawallat Aisyah. Aisyah apa jadi cuak. Dia terus alihkan badan dia daripada ayah dia, terus dia lari kepada Nabi SAW dan duduk belakang Nabi, duduk rapat dengan Nabi. Tadi kata bergaduh dengan Nabi, duduk rapat dengan Nabi, belakang Nabi. Sehinggalah Nabi SAW bersabda, aqsamtu alaika lamma kharajta fa inna lam nad'uka lihadha. Aku bersumpah kepada kamu, iaitu apabila kamu dah keluar, kami tidak akan panggil kamu lagi. Lam nad'uka lihadha, kerana perkara ini. Sebab Abu Bakar akan menyebelahi Nabi. Selalu jarang-jaranglah ayah mertua ni sebelah menyebelahi menantu dia, selalu akan menyebelahi anak dia. Maka Nabi kata, lam nad'uka lihadha, kami tak panggil kamu lagi lepas ni wahai Abu Bakar. Wa Hafsah radhiyallahu, lepas daripada itu Nabi, lepas Abu Bakar keluar, Nabi panggil, udunu minni, wahai Aisyah, mari dekat dengan aku. Aisyah tak nak. Tadi waktu ayah dia marah dia, tampar hidung dia, dia dekat dengan Nabi, takut. Bila ayah dia balik, dia jauh dengan Nabi. Nabi panggil dia dekat, tak nak. Hafsah radhiyallahu taala anha. Begitulah juga Hafsah radhiyallahu taala anha dalam hadis Bai'atul Ridwan. Nabi SAW bersabda, la yadkhul an-nar, tak masuk api neraka insya-Allah sekiranya Allah Taala nak, ashabasy syajarah, iaitu ashabus syajarah, orang yang berbaiat di Bai'atul Ridwan tak akan masuk api neraka. Hafsah kata, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, fantaharaha. Maka Nabi pun telah memberitahu kepada Aisyah. Nabi kata, fantaharaha fatalat al-ayah. Maka Hafsah pun membaca ayat, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tiadalah di kalangan kamu, tidak ada di kalangan kamu melainkan kamu akan melintasi titian sirat yang di bawahnya api neraka. Kan ala rabbika hatman maqdiyya, dan setiap orang akan lalu perkara ini. Fatalan Nabi al-ayah ba'daha. Maka Nabi jawab balik kepada Hafsah, bukan baca ayat tu je, baca ayat selepas dia, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan, Allah Taala selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan juga kami biarkan orang yang zalim berjalan di atas titian sirat itu dalam keadaan berlutut. Falam yara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berhujah di antara suami dan juga isteri, Nabi tak tinggikan suara. Nabi jawab dengan lembut dan dengan fakta. Wa katsiran ma kana yusa'iduhunna sallallahu alaihi wasallam fi a'malil manzil. Dan banyak Nabi membantu isteri-isteri Nabi dalam pekerjaan-pekerjaan di rumah. Fayad'u lana tashri'an. Dan Nabi perbuatan Nabi ini sebagai satu pensyariatan, menguatkan sabdaan Nabi, khidmatuka zaujataka sadaqatan. Khidmat kamu kepada isteri kamu adalah satu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar ini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.